Selamat sejahtera Dr. Hanif. Saya Herintan Alaki Ragupati akan membentangkan bahagian saya iaitu pengenalan. Okey. Krisis merujuk kepada situasi yang tidak disangkakan akan berlaku dan peristiwa tersebut mampu mengancam kestabilan sesebuah syarikat maupun perniagaan. Krisis juga menyebabkan sesebuah syarikat tidak mempunyai masa yang mencukupi dan syarikat tersebut perlu mengambil keputusan dengan segera supaya perkara yang tidak sepatutnya berlaku menjadi buruk. Oleh sebab itu, pengurusan krisis perlu efektif dan fleksibiliti terhadap peristiwa tersebut bagi mengatasi krisis. Pengurusan krisis adalah proses yang dirancang untuk mencegah kerosakan yang timbul oleh krisis pada organisasi. Salah satu syarikat yang telah menghadapi krisis ialah Dark Cosmetic. Krisis yang timbul terhadap syarikat ini telah tersebar dengan begitu pantas melalui media sosial dan menyebabkan usahawan syarikat tersebut menanganginya dengan pelbagai cara. Bagi latar belakang syarikat, saya akan menjemput Chua untuk menyampaikan bahagian seterusnya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya nak present tentang latar belakang tentang syarikat DARK. Syarikat DARK telah memulakan perniagaan pada tahun 2014 iaitu pada bulan Mei. Tujuan syarikat DARK ini melancarkan iaitu tudung juga boleh menjadikan sebagai wanita. Syarikat ini fokus kepada perempuan moden. Syarikat ini merupakan tudung dan kosmetik tempatan yang pertama yang menjual di pasaran pusat membeli pela yang terkemuka seperti Pavilion, Wan Utama dan sebagainya. Syarikat ini juga bekerjasama dengan jenama antarabangsa seperti Barbie, Miss Universe, Fox Movies dan sebagainya. Datin Bibi Yusof merupakan pengasas syarikat DARK. Datin juga merupakan seorang personality television dan ikon fashion Malaysia. Datin juga merupakan pengasas fashion wallet dengan suaminya. Beliau juga telah menerima anugerah usahawan muda dari The Queen of Malaysia, a tribute to Women Malaysia. Pada tahun 2019, Datin telah melantik sebagai ahli lembaga pengarah di UiTM. Datin telah graduate dari kursus undang-undang di London of Economics, yaitu universiti yang terkemuka di UK. Beliau juga telah menerima anugerah Young Entrepreneur Award to Tribute Malaysia pada tahun 2016 dan telah diterima oleh Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Hamina. Menurut Fox, pada tahun 2009, Datin Bibi Yusof telah disenaraikan salah satu 30 usahawan berjaya di bawah 30 tahun di Asia. Beliau juga telah muncul di banyak platform seperti BBC, CNBC dan Newsweek Times dan sebagainya. Datin juga memberi ceramah tentang keselamatan kepada wanita, tetapi beliau lebih suka tulis blog. Datin Bibi Yusof juga merupakan orang pertama memakai hijab di Louis Vuitton, yaitu dipanggil sebagai Friends of Louis Vuitton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Ahmad Tajuddin. Saya akan membentangkan tentang isu yang telah saya kaji, iaitu isu yang telah saya kaji, isu plagiat tudung, reka bentuk tudung jenama tempatan. Baik, yang pertama sekali saya akan terangkan lebih dahulu maksud plagiat. Plagiat ini boleh dikategorikan sebagai
perbuatan meniru atau menciplak reka bentuk ataupun design daripada, ataupun idea daripada orang lain. Okey, kumpulan kami telah memilih syarikat DAK untuk sebagai klien ataupun kajian kami. Okey, syarikat DAK ni seperti kita tahu ada mengeluarkan produk iaitu tudung. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang syarikat DAK yang telah menciplak reka bentuk tudung daripada satu sebuah syarikat juga, iaitu syarikat Sleepy Lama yang diketuai ataupun pengasasnya adalah bernama Nia. Okey, kaedah penyampaian maklumat yang telah digunakan oleh pemilik syarikat Sleepy Lama iaitu Nia di Instagram adalah tidak sesuai. Hal ini kerana perkara ini ataupun tindakan ini boleh memalukan pihak pengasas syarikat DAK iaitu Datin Bibi Yusof. Okey, seterusnya respon-respon yang dikeluarkan oleh pembaca dan pengguna media sosial adalah terdapat yang bersetuju dengan syarikat DAK dan juga ada yang bersetuju dengan syarikat Sleepy Lama. Okey, hal ini dikatakan kerana mungkin kedua-dua syarikat ini mempunyai peminat ataupun penyokong tersendiri. Jadi tidak heranlah jika ada yang bersetuju dan juga ada yang tidak bersetuju bahawa syarikat DAK telah menciplak reka bentuk tudung daripada syarikat Sleepy Lama. Okey, seterusnya cara syarikat DAK mengendalikan komen-komen responden. Pengasas syarikat DAK iaitu Datin Bibi Yusof telah mengeluarkan kenyataan di akaun Instagramnya yang mengatakan dia tidak bersalah dan selama ini dialah yang membantu syarikat-syarikat tudung jenama tempatan untuk maju. Okey, seterusnya cara yang digunakan untuk mengatasi krisis yang berlaku dalam syarikat DAK ini adalah tidak sesuai. Hal ini kerana pengasas syarikat DAK iaitu Datin Bibi Yusof menafikan dengan sekeras-kerasnya bahawa dia telah menciplak reka bentuk tudung daripada syarikat lain, padahal perkara itu jelas dan ternyata bahawa dia meniru reka bentuk, bukan sahaja reka bentuk tetapi cara pelancaran itu sendiri. Okey, seterusnya kesan krisis terhadap syarikat DAK. Okey, kesan krisis terhadap syarikat DAK adalah jualan produk syarikat DAK itu menjatuh dan merudum. Hal ini kerana krisis yang telah berlaku dalam syarikat DAK itu sendiri yang mempengaruhi kejatuhan syarikat itu. Hai, selamat sejahtera semua. Saya Nandini Dewa Salam ingin untuk membentangkan bahagian saya iaitu isu yang berlaku dalam syarikat Fashion Wallet dan Dark Group. Isunya adalah tentang silaplah cari pasal time netizen tengah free. Semua orang telah berpengetahuan bahawa harga produk Dark ini agak tinggi dan orang yang berkemampuan tinggi saja dapat beli barang tersebut. Oleh itu, golongan netizen ini mengambil peluang ini sebagai untuk mengkritikkan syarikat Dark ini, iaitu pengasasnya Datin Bibi Yusof. Syarikat Datin Bibi Yusof menggunakan platform Instagram sebagai untuk menyebarkan maklumat kerana penggunanya adalah ramai dan ia mempunyai pemasaran viral yang kuat dalam golongan muda. Pembaca dan pengguna media sosial berpendapat dan juga memberi respon secara negatif terhadap produk-produk Datin Bibi Yusof. Sebenarnya, golongan netizen ini bersalah faham dan mengviralkan produk atau post yang disiarkan oleh syarikat DAK dengan komen secara kritikan. Oleh itu, Datin Bibi Yusof menampilkan diri untuk meminta maaf dan mengambil tindakan sebagai membuat laporan polis terhadap netizen yang memviralkan isu tersebut. Kesannya, syarikat ini mungkin mendapat kurang sambutan daripada pelanggan dan juga syarikat ini mungkin namanya terjejas dan juga kepercayaan daripada pelanggan. Kesimpulannya, cadangan untuk menangani krisis adalah mungkin syarikat ini sentiasa mengadakan komunikasi secara langsung daripada pihak dalaman dan juga luaran serta sentiasa memaklumkan kepada pihak media tentang setiap siaran yang terbaru berlaku dalam syarikat DAK ini. Assalamualaikum kepada Dr. Hanif. Saya Nur Aina Hazwani binti Mama Atta. Saya akan bentangkan tentang krisis yang ketiga yang berlaku dalam syarikat Dark Group. Okey, krisis tersebut ialah berkaitan dengan isu
V. Yusof memberi penjelasan sebenar tentang isu fake telekong yang viral di media sosial. Okey, isu tersebut ialah berkaitan dengan netizen berasa tidak puas hati dengan ayat yang dikeluarkan oleh Vivi Yusof di laman Instastory milik beliau, di mana Vivi Yusof meluahkan rasa kecewa dan juga hairan dengan sikap pengguna yang menggunakan tudung dan juga telekong yang palsu untuk menunaikan ibadah wajib. Di sini netizen beranggapan bahawa Datin V. Yusof menyatakan bahawa sebenarnya tidak sah untuk solat menggunakan telekong yang palsu, sedangkan dalam Islam syarat sah untuk solat ialah menutup aurat kecuali tapak tangan dan juga muka. Sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Datin V. Yusof ialah beliau sebenarnya merasakan tidak puas hati kerana terdapat segelintir pengguna yang menyokong produk palsu milik beliau dan ini boleh mendatangkan kerugian kepada pihak syarikat. Oleh itu, Vivi Yusof mengeluarkan pendapat sedemikian. Okey, kaedah penyampaian digunakan oleh beliau ialah sebenarnya tidak bersesuaian kerana mengeluarkan isu ini di media sosial. Sepatutnya beliau haruslah mengambil tindakan undang-undang ataupun melaporkan kepada pihak yang sepatutnya. Tidak perlu mengeluarkan sehingga boleh menimbulkan kekecewaan dan juga kesalahfahaman di antara netizen dan juga beliau. Terdapat beberapa ulasan yang diulas oleh pihak-pihak netizen. Antaranya ada yang memberikan feedback, ada yang memberikan maklum balas yang positif, iaitu mereka menyokong pendapat Datin Vivi Yusof di mana tidak seharusnya kita menggunakan produk yang palsu ataupun produk milik orang lain, jenama orang lain dan menjual dengan harga yang begitu murah. Namun begitu, terdapat juga segelintir netizen yang memberikan tindak balas negatif di mana bertindak untuk mengecam Vivi Yusof melalui laman Twitter, iaitu mereka men-screenshot semula kenyataan Vivi Yusof di Instastory kemudian membuat post di Twitter untuk memberi kecaman kepada Datin Vivi Yusof. Di antara kecaman yang diterima ialah saya akan tunjukkan pada bahagian lampiran, iaitu salah satunya mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya kepada Vivi Yusof. Akhir sekali berkaitan dengan isu krisis ni, sebenarnya pada pendapat kami kedua-dua pihak adalah bersalah, iaitu pihak daripada Datin Vivi Yusof iaitu selaku pemilik syarikat Dark Group dan juga pihak netizen juga selaku pengguna yang menggunakan produk-produk tersebut. Sebenarnya bagi pendapat kami, seharusnya pihak syarikat Dark Group tidak seharusnya mengeluarkan isu berkaitan agama yang agak sensitif sebenarnya. Dan juga daripada pihak netizen, seharusnya mereka terlebih dahulu semak semula ataupun membuat kajian semula tentang isu tersebut. Tidak seharusnya mereka mensalah tafsir apa yang dimaksudkan. Kerana hal ini boleh mendatangkan fitnah dan juga di samping itu mereka telah mengubah maksud sebenar Datin Vivi Yusof tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syabila binti Mulkiaman akan membuat kesimpulan berdasarkan kajian komunikasi krisis yang kumpulan kami telah kaji. Kumpulan kami telah mengkaji syarikat Dark, iaitu sebuah syarikat milik Datin Vivi Yusof, di mana syarikat ini pernah tular satu ketika dahulu kerana dikatakan menciplak ataupun memplagiat jenis reka bentuk tudung daripada syarikat lain. Namun terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil untuk mengatasi krisis ataupun masalah ini. Antaranya ialah dengan membuat laporan polis dan membuat aduan kepada pihak atasan yang bertanggungjawab untuk mengendalikan hal ini. Selain daripada itu, pemilik syarikat tersebut boleh membuat permohonan maaf secara terbuka dengan menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter dan sebagainya. Harapan kami ialah sebagai seseorang yang berpengaruh di media sosial, mereka mestilah bijak menyusun strategi untuk mengatasi masalah ini. Kerana setiap krisis yang berlaku pasti ada jalan penyelesaiannya. Secara tidak langsung, masyarakat yang aman, bahagia dan harmoni dapat dibentuk. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada Dr. Hanif.
Saya Vanisri Sivaraja dari kelas C. Hari ini saya ingin membentangkan tentang bahagian saya. Saya membuat lampiran dan juga mengedit video ini. Syarikat Dark Cosmetic ini mempunyai pelbagai jenis media sosial seperti Facebook, Instagram dan juga laman web sendiri. Dalam setiap media sosial mereka mempostkan tentang produk mereka, model-model produk mereka dan juga review-review daripada customer. Dalam Facebook terdapat seramai 2,974 pengikut dan dalam Instagram syarikat Dark Cosmetic terdapat 180k pengikut. Di sini saya sertakan media sosial Dark Cosmetic iaitu Facebook, Instagram dan juga laman sesawang. Sekian, terima kasih.